Taman Negeri Endau Rompin adalah taman negeri hutan hujan tropika yang terletak di Kuala Rompin, Pahang. Ianya mempunyai keluasan 50,000 hektar dan dianggarkan berusia sekitar 250 juta tahun. Sejarah geologi taman ini bermula sehingga zaman Permian Karbon meliputi metamorfik kelas rendah, gunung berapi, granit dan juga urutan sedimen. Dianggarkan terdapat 253 spesies burung bersama dengan 83 spesies mamalia termasuk kelawar, 14 spesies ular, 9 spesies cicak dan juga 3 spesies kura-kura. Saintis juga telah menemui 25 spesies tumbuhan yang baharu. Hutan Negeri Pahang adalah antara hutan yang terbesar dengan keluasan 2 juta hektar dan menjadi penyumbang kehijauan terbesar di Malaysia. Negeri Pahang juga adalah negeri pertama di Malaysia yang menemui fosil hidupan pemangsa iaitu dinosaur. Tyrannosaurus atau dikenali sebagai T-Rex. T-Rex adalah raja dinosaur antara spesies dinosaur yang bijak. Dalam bahasa Latin, Rex membawa maksud raja dan ia membawa lambang usia Taman Negeri Endau Rompin serta kepentingan menjaga alam sekitar serta kekayaan flora dan fauna yang ada. Peneraju Kajian Tindakan Daerah Rompin. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha, yang berbahagia Encik Ahmad Zamri bin Maisa, Pegawai Pendidikan Daerah Rompin. Yang dihormati lagi dikasihi, yang berbahagia Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Puan Salmi binti Hussein, Timbalan PPD Sektor Perancangan. Yang berbahagia Encik Abdul Razak bin Abdul Majid, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berbahagia Encik Muhammad Yazid bin Kamarudin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Yang berbahagia Tuan Haji Aminuddin bin Muhammad Dom, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid. Seterusnya, yang dikasihi panel penilai Kolegium Kajian Tindakan Daerah Rompin 2021, yang berbahagia Dr. Zailah binti Zainuddin,
pensyarah cemerlang grade khas Jusa C IPJ Campus Raja Melewar. Yang berbahagia Dr. Muhammad Azhar bin Ma'ali, SIP Partner Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Jerantut. Yang berbahagia Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SISC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh. Penyelaras Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin tahun 2021 yang berbahagia Puan Nur Zafalini binti Ghazali, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan. Barisan Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, Barisan Pengetua dan Guru Besar, semua peserta Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin bagi tahun 2021. Seterusnya, warga pendidik daerah Rompin sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian penutupan Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik daerah Rompin sekalian, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, pihak majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Badrul Syahidi bin Ibrahim, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Islam, untuk memimpin bacaan doa. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Allahumma ya Karimu ya Wadud. Kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu sehingga memungkinkan kami menghadiri majlis perasmian penutupan Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin bagi tahun 2021 dengan jayanya. Allahumma ya Karimu ya Aziz. Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah, mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu. Kembangkanlah lembayung rahmatmu kepada kami, ya Allah. Kepada ibu bapa, keluarga dan anak-anak, guru-guru serta anak-anak didik kami di sekolah, sahabat-sahabat seperjuangan kami dalam bidang pendidikan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Badrul Syahidi bin Ibrahim, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Islam, di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga
majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Tuan-tuan dan puan-puan, warga pendidik daerah Rompin sekalian, duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta, madah ucapan kata aluan. Seterusnya, pihak majlis mempersilakan Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Rompin yang berbahagia Encik Ahmad Zamri bin Mak Isa untuk memberi ucapan aluan. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yang berbahagia Tuan Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Pahang. Yang dihormati Puan Salmi binti Husin, Timbalan PPD Perancangan. Encik Abdul Razak bin Abdul Majid, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah. Encik Muhammad Yazid bin Kamarudin, Timbalan PPD Pembelajaran. Tuan Haji Aminuddin bin Muhammad Dom, Timbalan PPD Pembangunan Murid. Barisan panel penilai Kolegium Kajian Tindakan Daerah Rompin. Yang berbahagia Dr. Zailah binti Zainuddin, Pencara Cemerlang, Grade Khas Dusasi IPG Kampus Raja Melewa. Yang berbahagia Dr. Muhammad Azhar bin Ma'ali, SIP Partner Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Jerantut. Yang berbahagia Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SISC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh. Yang dihormati pengurusi MPSM Daerah Rompin, pengurusi MGB Daerah Rompin, pegawai-pegawai PPD Rompin, pengetua-pengetua, guru besar yang diraikan, peserta kajian tindakan Daerah Rompin, guru-guru dan seterusnya, sidang hadirin penonton yang dikasihi sekalian. Saya berbesar hati mengalu-alukan kedatangan dan kebersamaan Pengarah Pendidikan Pahang Tuan Muhammad Rosli bin Abdul Rahman serta sidang penonton yang sedang menyaksikan majlis penutupan rasmi Kolegium Kajian Tindakan Daerah Rompin tahun 2021. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami menuntut ilmu di platform Maya ini. Kata Imam Syafi'i, dan sesiapa yang tidak memanfaatkan masa mudanya untuk menuntut ilmu, maka bertakbirlah 4 kali sebagai tanda kematiannya. Dan ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat pada orang lain. Maksudnya menimba ilmu itu sangat dituntut. Dan sesungguhnya orang-orang yang sia-siakan usianya tanpa menuntut ilmu adalah dalam kerugian. Sebagai guru, kita perlu mencari ruang dan peluang untuk sentiasa memperbaiki diri dan memberi manfaat pada orang-orang di sekeliling kita. Tuan-tuan warga pendidikan yang dikasihi sekalian, kajian tindakan adalah satu kaedah yang digunakan untuk memperbaiki amalan. Ini merangkumi tindakan, penilaian dan critical reflection yang berdasarkan bukti yang dikumpul, perubahan dan amalan yang dilaksanakan. Secara mudahnya, kita dapat katakan bahawa kajian tindakan adalah refleksi kendiri amalan PDP guru secara berstruktur. Bagi seorang guru yang ingin mencuba kaedah baharu tetapi tidak pasti sejauh mana ianya berkesan untuk muridnya, sekolahnya, persekitaran pembelajarannya atau gaya pengajarannya, kajian tindakanlah yang dapat memberi bukti berkaitan dengan impak tersebut. Bukti ini boleh menyokong, mempengaruhi, meyakinkan rakan sekerja, pihak pengurusan sekolah serta mungkin juga pihak luar ataupun pemegang taruh untuk melaksanakan inovasi atau kaedah baharu di tempat masing-masing. Oleh hal yang demikian, perubahan minda dalam kalangan warga pendidik amat dituntut untuk mereka membentuk semula pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan perkembangan teknologi terkini dengan mendempani cabaran serta perubahan pendidikan norma baharu ini. Menyedari hal ini, PPD Rompin komited melaksanakan inisiatif memudayakan kajian tindakan dalam warga pendidikan daerah Rompin.
Pertamanya, program pembudayaan kajian tindakan dalam warga pendidikan bermula pada 23 Februari 2021 dan penutupnya secara rasmi pada 9 Ogos 2021. Ini distrukturkan dengan 3 siri bengkel dan 4 siri PLC yang menggabungkan pendekatan peer coaching dan teknik scaffolding bagi membimbing peserta kajian dengan lebih berkesan. Rompin Action Research atau RAW yang merupakan penggerak kajian tindakan daerah Rompin telah disempurnakan pelancarannya oleh Yang Berhormat IR Razali bin Kasim Adum Muazzam pada 9 Ogos 2021. Beliau sendiri dalam ucapannya amat menyokong penuh kajian tindakan ini dibudayakan dalam warga pendidikan. Maklumat berkaitan dengan perkembangan kajian tindakan daerah Rompin boleh dilayari di portal RAW. Kolokium kajian tindakan yang pertama kali diadakan ini telah berjaya menghimpun 41 kajian tindakan dalam daerah Rompin, 15 pembentangan dan 2 perkongsian bertemakan PDP bermakna dan pengurusan serta kepimpinan. Peserta terdiri daripada guru, pentadbir sekolah, pegawai PPD dan juga dalam kalangan mereka yang berminat untuk melaksanakan kajian tindakan. Sebagai bukti komitmen kami, sektor perancangan, sektor pengurusan sekolah dan sektor pembelajaran terlibat secara aktif membentangkan kajian tindakan masing-masing yang dilaksanakan mengikut sektor. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam gerak kerja PPD Rompin tahun 2021 yang dijajarkan dengan TPP atau disebutkan sebagai transformasi pendidikan faham yang memberi 7 fokus utama. Melalui buku TPP ini telah digariskan tindakan yang melangkaui mulai tahun 2021 sehingga tahun 2020, iaitu perkara tersebut adalah yang pertamanya adalah memperkasakan pelapis barisan hadapan, yang kedua pemimpin berkesan, yang ketiga guru berkualiti, yang keempat kemenjadian murid, yang kelima sekolah kondusif persekitaran bermakna, yang keenam PIBKS proaktif dan yang ketujuh PPD gemilang. Kajian tindakan ini secara khusus yang ditunjukkan melalui buku ini adalah dalam perkara yang ketiga, iaitu guru berkualiti. Kalau kita merujuk pada buku ni di muka surat 18, iaitu transformasi guru, tuan-tuan, kita boleh dapati bahawa 4 dan 5 perkara utama yang dinyatakan dalam transformasi guru ini boleh dijelmakan dalam kajian tindakan. Perkara pertama adalah memperkasakan keterampilan guru. Melalui kajian tindakan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, kita bukan saja dapat lihat keupayaan guru kita melaksanakan kajian tindakan, tetapi kebolehan untuk pembentangan. Sehingga kan ada kajian tindakan yang dibawa melalui Rompin Action Research sudah memenangi kajian tindakan ataupun pembentangan sehingga ke peringkat antarabangsa. Perkara yang kedua, meningkatkan kualiti PDP guru. Dalam kajian tindakan pada kali ini, fokus juga diberikan kepada meningkatkan keupayaan guru dalam memaju dan menambah baik nilai amalan bagi meningkatkan prestasi mata pelajaran SPM, terutamanya Bahasa Melayu dan Sejarah, dan bagi memudayakan PDP digital. Dalam kajian tindakan ini juga memberi ruang guru untuk menyerlahkan kemahiran mereka. Perkara yang paling penting bagi transformasi guru ini ada 2. Yang pertama sekali adalah membudayakan PLC dan yang kelima membudayakan kajian tindakan. Jadi perkara keempat dan kelima ini adalah teras penting bagi RAW untuk bersama-sama menggerakkan TPP supaya mencapai matlamatnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kajian tindakan ini adalah inisiatif yang terkandung dalam fokus barisan hadapan juga. Kita bercadang menjadikan kajian tindakan sebagai alat untuk menyusun atau memberi kemahiran baru kepada bakal-bakal pemimpin di dalam daerah Rompin. Mereka ini mestilah seorang yang tajam pemikirannya, hebat dalam penampilannya dan juga mempunyai keupayaan untuk membuat refleksi dan membina strategi baru. Jadi kajian tindakan adalah medan paling penting untuk mengasah bakat ini. Jadi bersesuailah seperti mana yang disebut, ianya adalah juga sebagai satu plus point kepada usaha untuk menyediakan potensi-potensi kepimpinan pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, warga pendidikan yang dikasihi sekalian,
Kami di PPD Rompin ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada kami untuk meningkatkan kecemerlangan daerah Rompin. Sekalum penghargaan juga dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan ahli panel penilai kolokium kajian tindakan yang sangat komited dan profesional. Teristimewanya buat Dr. Zailah yang sangat dekat di hati kami. Terima kasih kerana berbimbing kami dari langkah pertama pendedahan kepada kajian tindakan hinggalah kami berjaya menganjurkan kolokium ini. Sabash dan tahniah kepada semua pemenang dan peserta kolokium kajian tindakan. Andalah tulang belakang untuk menjadikan kajian tindakan ini sebagai budaya pendidikan daerah Rompin. Saya menyeru kepada semua warga pendidik agar memberanikan diri membuat penyelidikan dan inovasi kerana tindakan ini boleh membantu kepada peningkatan martabat pendidikan di negara ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya menzahirkan ucapan syabas dan tahniah kepada urustia dan jawatankuasa kolokium yang terdiri daripada semua sektor di PPD Rompin ini yang berjalan dengan lancar dan mencapai objektifnya. Memanglah sedikit sebanyak adalah kekurangan dan cacat cegelanya, tetapi kami mengaku kami sedang belajar, kami sedang berusaha. InsyaAllah pada masa akan datang kami akan menjadi lebih hebat lagi pada hari ini. Sekali lagi, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada MPSM, MGB, MGKK yang sentiasa bergerak bersama sederak menyokong penuh usaha memperkasa pendidikan daerah Rompin dan pastinya kolokium ini akan mendatangkan impak positif pada semua untuk meningkatkan kualiti pendidikan di daerah Rompin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Rompin yang berbahagia Encik Ahmad Zamri bin Mak Isa di atas ucapan aluan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik daerah Rompin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan rumusan penilaian kolokium kajian tindakan daerah Rompin bagi tahun 2021. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya persilakan panel penilai kita yang berbahagia Dr. Zailah. Saya beri Dr. Zailah dulu ya. InsyaAllah Dr. Dr. Zailah binti Zainuddin, Pensyarah Cemerlang Grade Khas Jurusan C IPG Kampus Raja Melewah untuk membuat rumusan. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia Tuan Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, pengarah JPN Pahang, yang dihormati Encik Ahmad Zamri, Officer Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, Puan Salmi binti Hussein, Timbalan PPD Perancangan, Encik Abdul Razak Abdul Majid, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah, Encik Muhammad Yazid, Timbalan PPD Pembelajaran, Puan Haji Aminuddin, Timbalan PPD Pembangunan Murid, okey, rakan penilai Dr. Azhar, Dr. Nasar, barisan pengetua-pengetua, pengurusi MPSM, pengurusi MGB, pegawai-pegawai PPD yang diraikan, penulis-penulis, pembentang-pembentang kajian tindakan, seterusnya guru-guru yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya nak ucap ribuan terima kasihlah kepada PPD Rompin ini kerana sudi mengundang saya segi memberi input dan juga menjadi penilai. I feel honoured dan tahniah juga kepada PPD Rompin kerana berjaya menjalankan kolokium, menjadikan platform kepada guru-guru untuk membentang cuba mempengaruhi rakan-rakan di luar sana untuk juga melaksanakan intervensi-intervensi yang telah mereka jalankan. Alhamdulillah ya. Tanya jugalah kepada penyelarasnya Puan Nur Zafalini Ghazali ya. Daripada awal menghubungi saya istiqamah dan akhirnya berjaya menganjurkan kolokium ini. Alhamdulillah. Alright. Sebenarnya saya agak terkejut juga ya bila menerima penulisan-penulisan dan hasil perbincangan dengan rakan penilai, kami mendapati agak puja dan excited
apabila membaca kajian tindakan yang baik ya, dan saya boleh saya sahkanlah semua kajian-kajian yang saya baca layak dikategorikan sebagai satu kajian tindakan. Okay? Nah, ini memang susah bila saya baca orang ni buat kajian tindakan ke kajian eksperimen ke, banyak yang saya tak seronok lah bila baca kajian-kajian internet. Alhamdulillah bila saya terima saya bila membaca, membayangkan kajian-kajian ini telah dapat dibimbing dengan baik sekali. Seolah-olah ada pembimbing yang baik ya. Jadi saya nak ucap tahniah dulu kepada penyelaras dan juga Rompin khususnya ya kerana berjaya melahirkan ramai juga ya. Jenuh juga saya membacanya. Ya. Jadi saya mewakili semua penilai nak ucapkan terlebih dahulu syabas dan tahniah ya. Sebab style penulisan saya nampak ya terdapat seolah-olah terdapat penyelarasan yang baik ya dan bimbingan yang profesional. Okay. Saya dalam nak memberi rumusan ini saya nak bahagi kepada dua, iaitu satu dari segi kekuatan dan juga mungkin aspek untuk penambahbaikan ya. Sudah pastilah ini yang pertama kali mungkin ramai yang first timer dalam menjalankan kajian tindakan. Definitely hopefully sedikit input yang saya beri ini dapat menambah baik ya kajian tindakan insyaAllah. Okey, yang pertama, secara keseluruhan semua kajian yang saya baca, yang kami baca, kami bersetuju bahawa cikgu-cikgu, pegawai-pegawai telah berjaya mengenal pasti isu yang relevan. Di isu ada banyak. Nak cari isu yang relevan sebab isu ini penting, that will be the drive ya untuk guru-guru tu menyudahkan kajian. Dia kalau tak tepat ya kajian tu dia tak begitu, dia mesti something yang passion. Jadi saya rasa keseluruhan tu dia berjaya ya identify isu ataupun penyataan masalah yang tepat ya. Walaupun ada sedikit sebanyak yang masih memfokus kepada pelajar, tapi overall cikgu-cikgu dah nampak bahawa kajian tindakan ini adalah melihat kepada amalan mereka. Nak menambah baik amalan mereka. Dan banyak bila melakukan refleksi telah berjaya melakukan inquiry terhadap amalan sendiri. Itu elemen sangat penting dalam kajian tindakan. Bila saya membaca, saya melihat aspek ini. Alhamdulillah ya. Jadi saya tengok penulisan abstrak pun ni macam profesional ada penulisan abstrak dengan kata kunci dan sebagainya ya. Ada sedikit tu boleh fine tune, nanti Dr. Azhar boleh ulaslah macam mana nak bagi baik ya. Dan saya tengok dari segi penulisan tujuan ya, persoalan kajian ini mantap ya. Dan memang bila kita tulis bentuk soalan yang macam itu, maknanya bila orang baca ya, orang tahu mereka bentuk kajian tindakan lah yang sesuai untuk address issues ini. So penulisan soalan kajian overall everyone have managed to write accurately. Okay, dan juga dari segi intervention ya. Nah, intervensi juga saya tengok ya sangat kreatif ya, dan ada yang berpotensi untuk dijadikan inovasi yang baik dan bernilai komersial. Itu saya nanti bila ada diumumkan pemenang nanti kita akan lihatlah ya. Dan sebab dan dia sangat menyeluruh saya tengok ya. Strength is ada isu administration, ada isu PDP, ada isu Form 6, ada isu pendidikan khas pun ada. Masya-Allah dia macam dia entertain everyone. Semua terlibat ya. Bukan mudah ya. Saya tahu. Saya bukan mudah untuk nak dapat ya koleksi macam ni. Because sebenarnya saya pun dulu pernah bertugas di JPN. Sebenarnya di semasa tahun 1995, semasa saya bertugas di JPN Pahang, saya adalah orang yang pertama ya ketika itu menubuhkan pakat itu pasukan kajian tindakan Pahang ya. Jadi saya alhamdulillah hari ini saya dapat melihat dah sampai ke Rompin. Ya, maknanya dia dah develop. Dan saya dengar tadi ada yang dah sampai ke peringkat antarabangsa. Okay, this actual research kalau dimurnikan sedikit lagi, okay, insyaAllah ini layak untuk dibentangkan di peringkat antarabangsa. Alright, now sedikit tambah penambahbaikan.
Mungkin dari segi format format penulisan APA, khususnya APA dan abstrak nanti saya dah minta Dr. Azhar untuk ulaskan. Okey, jadi yang aspek yang sangat menonjol untuk ditambah baik adalah aspek tinjauan literatur. Okey. Jadi sebab bila kita buat kajian tindakan, macam ceramah lah pula kan, dia tak boleh dapat mikrofon ni kan. Apa? Boleh ya? Bila kajian tindakan ni dia dua aspek. Satu bahagian kajiannya, penyelidikannya. Satu lagi bahagian tindakannya. Bahagian tindakan ni dah power dah. Ya. Banyak idea, banyak intervensi. Tindakan ni dah cantik. Cuma yang perlu tambah baik adalah aspek penyelidikan. Dia nak nampak macam tulisan akademik. Kalaulah dalam baca pengenalan, habis duk perengan, tak nampak lagi tinjauan literatur, dia tak jadi macam research. Dia tak jadi macam kajian tindakan. Maknanya setiap bahagian dalam action research itu, bahagian setiap subtopik perlu disulami dengan tinjauan literatur yang berkaitan. Dia kalau nak jadi kajian tindakan yang power, perlu ada. If we in education, tidak wajarlah kalau kita tak masukkan tentang istilah teori-teori dalam pendidikan. Macam Garnier ke, inquiry ke, konsep attainment ke, banyak teori behaviorist ke kan, information processing theory ke, dan model-model banyak. Deep learning ke, mastery learning ke, model Cooper ke, model Pickering, Pollock, Marzano, apa sajalah nak kena ada. Yang berkaitan dengan kajian kita, baru dia nampak akademik. Yang ini perlu tambah baik dan mungkin juga boleh masukkan elemen-elemen. Saya pernah tunjuk buku pendidikan gaya Rasulullah, banyak teknik-teknik yang dibawa oleh baginda Rasulullah kita, boleh masukkan sebagai bahan-bahan ilmiah dekat dalam tu. Itu akan menjadikan, itu yang akan membezakan sebenarnya laporan dengan kajian. Kalau masuk yang ini tambah baik sikit lagi, fine tune, insya-Allah kajian-kajian anda akan bertambah di segi kualitinya Jadi yang saya nampak bila kita menulis bahagian rumusan itu, ada juga sebab yang penting bila kita menulis refleksi kita ni, apakah impak penyelidikan itu kepada kita? Not really kita tak payah sangat highlight student sebab kajian tindakan ni is about us. Bila kita impaknya kepada kita tu, bila kita berkualiti, definitely budak kita akan berkualiti. Itu ada dia punya teorinya kan. Sebab master learning kata kalau semua budak akan berjaya jika pengajaran cikgu itu berkualiti. Kalau kita berkualiti, don't worry, student kita akan naturally akan meningkat. Jadi saya aspek yang perlu ditambah baik adalah apakah ilmu ataupun kemahiran baru yang you peroleh daripada kajian itu. Itu mesti dinyatakan. Sebab dengan ilmu baru, kemahiran baru inilah akan mencetuskan pemikiran baru untuk berubah menjadi guru yang lebih baik, melakukan tindakan yang lebih baik. So we need to highlight what are the new knowledge, new skills yang you acquire from doing the research. Dia mesti ada. Dan kita cadangkan. Ada juga yang lupa, cadangkan apakah kajian yang the next step. So what? The future. Cadangkan supaya mungkin orang lain pula akan take up and doing the extended research. Okay? Jadi nanti saya harap Dr. Azhar boleh mention sikit bagaimana kita dari segi pembentangan secara overall, alhamdulillah. Maknanya saya menilai itu tak adalah macam saya sebenarnya memang tak boleh tengok action research, saya teruja kan, I'm excited to see kan. Dan mungkin ada tambah baik dari segi bagaimana kita kalau nak bentang PowerPoint akademik ni dia lain sikit. Dia tak ada macam rama-rama terbang apa tu kan. Dia lain. Nanti mungkin saya minta Dr. Azhar untuk explain lah macam mana sebenarnya pembentangan dari segi PowerPoint akademik. Jadi secara keseluruhannya saya sangat gembira saya tengok bila because when you do the kajian, bila you bentang, you don't seem to read the slides. Because you cerita daripada hati kan. So that is very exciting, okay? Dan you nampak passion lah terhadap kajian yang dilaksanakan. Okay, itu saja. So thank you so much to PPD Rompin kerana sudi mengundang saya. Mudah-mudahan ada lagi in the future.
kita dah mulakan kita punya hubungan ini, boleh insya-Allah boleh kita teruskan. Dan tahniah tu kepada semua guru-guru yang telah berjaya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana anda semua telah memulakan one single step ya sebelum pergi lebih jauh. InsyaAllah mudah-mudahan ramai yang akan buat yang guna action research untuk peringkat masters and PhD insyaAllah. Itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sifu Dr. Zaila, terima kasih Alhamdulillah. banyak sekali komen-komen beliau cadangan beliau yang begitu bernas kepada semua pembentang kita. Diharap pembentang mendengar pada petang ini insya-Allah. Seterusnya, penilai seterusnya kita persilakan Dr. Muhammad Azhar bin Mak Ali, SIP Partners, Jabat Pendidikan Daerah Jelantut untuk membuat rumusan. Dipersilakan Doktor. Doktor, minta maaf Doktor. Mic Doktor, minta maaf. Kami tak dengar Doktor. Minta maaf Doktor. Okey. Okey Doktor, okey. Cuba Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengerusi Majlis. Yang berbahagia Tuan Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan di Pahang. Yang hormati Encik Ahmad Zamri bin Muhammad Isa, Para Pendidikan Daerah Rupin. Barisan Tuan-Tuan Timbalan dan sahabat saya barisan penilai Dr. Zaila Zainuddin, Dr. Nasaruddin, guru, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, barisan pegawai PPD Rompin dan seterusnya para peserta kajian tindakan Kolegium Kajian Tindakan Daerah Rompin. Pertamanya saya mengucapkan berbanyak tahniah kepada PPD Rompin dan terutamanya kepada para peserta juga yang berjaya membuat kajian tindakan yang baik pada pandangan saya, mengikut format yang betul. Dan seperti juga Dr. Zailah tadi, saya teruja dengan pembentangan dan penulisan kajian tindakan tersebut, bermaksudnya telah dipimpin dengan baik. Maknanya ada orang di belakangnya yang memimpin atau membimbing dengan baik. Siapa orangnya? Kita tahu kan. Jadi saya baca tu nampaknya dan Puan Noh sendiri sebagai orang kanan, orang kuat saya rasa sebab Puan Noh ni banyak kali call saya. Puan Noh Nozafalini Doktor. Noh Zafalini, okey. Banyak kali call saya untuk memujuk saya untuk jadi penilai. Jadi saya sebenarnya tak payah dipujuk. Macam juga Dr. Zaila, saya kajian tindakan ni macam darah daging saya lah. Dah berkecimpung lama di masa IPG dan sekarang buat lagi, bagilah idea tu dan macam mana PPD Rompin dapat mengesan saya. Dr. Zaila memang boleh dikesan, tapi macam mana ilmu saya dapat dikesan tak tahulah. Ini kemahiran Puan Noh lah kot. Okey, terus kepada saya pergi kepada ulasan saya kepada kekuatan kajian tindakan ni. Pertama saya tengok format kajian tindakan yang dibuat oleh para peserta ni sangat bagus, di mana ikut urutan yang betul. Dan sebenarnya format yang khusus untuk kajian tindakan tak ada sebenarnya. Tapi format umum seperti yang ditertera dalam paper tu sangat baik. Dan model-model yang digunakan tertera dalam kajian tindakan tu sangat tepat dengan kajian yang dibuat. Saya tengok model tu sangat tepat dengan kajian tu. Dia ada banyak model dan kita boleh pilih model mana-mana kan. Dan pergi kepada, sebenarnya banyak saya nak sebut tadi yang telah disebut oleh Dr. Zaila. Cuma saya sambung sikit. Pergi kepada, saya nak tegur sikit, mungkin membuat penambahbaikan tentang PowerPoint pembentangan. PowerPoint pembentangan tu, kalau dari segi pembentangan secara ilmiah ataupun akademik, jadi kita tak perlu masukkan kartun-kartun tu.
Contohnya gerak sana, gerak sini, warna berbagai-bagai warna. Dia kalau PowerPoint yang betul, dia ada 3 warna saja. 3 warna dan fontnya font yang besar. Nanti kita jelaskan dengan baiklah kalau berikutnya. Kemudian yang bergerak-gerak tu tak ada. Kemudian font yang besar, bukan besar sangatlah, sederhana. Kemudian dan PowerPoint tu tidak berbagai warna. Gitu. Kemudian terus kepada API style. Pergi kepada abstrak. Untuk makluman, satu kesalahan besar dalam kertas kajian ilmiah, sekiranya abstrak tersebut dia buat perenggan. Jadi abstrak API style tidak dibuat perenggan. Okey, satu kesalahan besar pada saya sebagai biasa dengan kajian, salah pertama, jadi itu kesalahan besar kalau abstrak itu dibuat secara perenggan. Yang kedua, dalam abstrak tidak ada rujukan. Contohnya dalam abstrak disebut menurut Zailah Zainuddin 2021 menyatakan bahawa itu tak ada dalam abstrak. Memang tak ada. Memang diharamkan dalam abstrak. Dan penulisan abstrak kalau ikut pesan saya dia ada 5 perkara. Jadi kalau dalam ni kita nak jelaskan panjang ni. Apa, kita ada 5 perkara dalam tu. Contohnya mesti ada masalahnya, mesti ada respondennya, begitulah dan seterusnya. Seterusnya dalam APSI ni juga, dia ada kaedah tertentu untuk dalam setiap topik tu, apa yang perlu kita tulis dalam pengenalan. Apa yang perlu tulis dalam fokus kajian. Dan seterusnya ikut sub-sub topik dia. Dan dalam APSI juga, kita tuliskan dia punya rujukan tu di bahagian depan, dalam fokus ke, dalam apa ke, dan kita akan gunakan balik literature review yang kita tulis tu dalam refleksi. Kita kaitkan semula dalam refleksi. Okey. Macam tu kita kaitkan semula. Dan apabila menuliskan literature review, kita mesti buat rumusan literature review tu di depan tu. Contoh, saya bagi contoh Macam tu senang je. Tadi saya bagi contoh kat Puan Noh. Contoh, Abu kata durian tu besar. Ali kata durian tu ada yang kecil. Yang Ahmad kata durian tu ada yang besar sangat. Kemudian si Apen kata durian tu warna hijau, dia kata. Dia pernah cuba warna hijau. Kemudian ada seorang lagi kata durian tu warna kuning, dia kata. Saya pernah cuba durian warna biru, dia kata. Jadi ini menunjukkan ini rumusan dia. Daripada berbagai-bagai literature tu, Ahmad kata apa, Apin kata apa, ini kata apa, ini kata apa. Maka bawah sedikit tersebut, ini menunjukkan bahawa durian tu ada pelbagai saiz dan pelbagai warna. Macam tu itu yang kita nak itu. Jadi kita buat rujukan sebut sini, sebut ni, sebut ni, ada di bawah tu. Dan pantang besar kalau rujukan ditulis pangkat. Menunjuk contohnya, menurut Profesor Datuk Dr. Zailah Zainuddin 2001 menyatakan. Mana Profesor Datuk Dr. tidak ada. Terus tulis menurut Zailah Zainuddin. Macam tu. Itu mungkin saya tanya Pano pun dia kata memang dari segi FSI ni belum lagi sampai ke tahap yang maksimum. Nanti tak apa, kalau ada masa nanti kita pergi ke tahap kedua nanti. Kita pergi terang pula dari segi FSI. Peringkat ni tak apa. Tapi kalau untuk pergi ke peringkat, kata peringkat kebangsaan, peringkat internasional ke, memang dia tengok APSI. Memang dia tengok. Lepas tu PowerPoint tu memang dia tengok. Contohnya yang saya tegur tadi, pelbagai warna, kemudian bergerak-bergerak, katung-katung sini-sini, itu semua dia tengok. Itu semua dia nilai. Jadi untuk move kepada peringkat internasional ke, kebangsaan ke, kita pastikan benda tu. Okey. Kemudian, pergi kepada kajian tindakan sebenarnya. Saya tengok para penulis dalam pembentangan, dalam penulisan, dia tidak menyembahkan atau menuliskan data yang betul untuk membuktikan perkara yang berlaku sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Contoh, kalau dalam pembentangan kita tunjukkan video. Video kalau budak tu tak reti ke macam mana kan.
Tapi apa video dia yang menyebabkan kajian tindakan dia, sebelum tu video dia tak reti. Dan ada juga video selepas yang dia reti. Tu yang kita nak. Itulah kajian tindakan. Dia buat kajian dan bertindak. Dan hasilnya ini. Contohnya markah. Markah sebelum, markah selepas. Perhatikan dia. Pematian. Pematian sebelum, pematian selepas. Data tu kena ada lengkap. Dan dia tak boleh buat secara terlalu umum. Contohnya, didapati guru bermasalah dalam bidang ni. Dan pening kepala dalam bidang ni. Ataupun jadual selalu bertindih. Ini umum. Apa data yang menunjukkan jadual selalu bertindih, dia pening kepala, dia ini, dia bermasalah. Apa masalahnya? Ataupun pelajar ni slow learner. Apa data menunjukkan dia slow learner? Itu nak. Dan bila buat tindakan, lepas tu barulah data dia bagus. Dia nak tunjuk sebelum selepas gitu. Itu yang tindakannya. Okay. Satu lagi dari segi langkah-langkah dalam buat kajian tindakan. Ada yang saya baca kajian tu, paper tu, dia kena tulis langkah 1 apa, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Langkah demi langkah. Dia kena terangkan langkah-langkah. Ada yang menerang tak macam benda tu umum sangat. Dia kena langkah 1. Contoh, langkah 1 menerangkan kepada murid ini tentang perkara-perkara ni. Langkah kedua, dia buat tindakan ini. Langkah ketiga, buat tindakan ini. Gitulah. Dan jangan lupa langkah tu berbeza antara langkah intervensi tu dengan langkah tindakan dengan langkah buat benda tu. Contohnya saya teringat satu langkah tu membuat dam mula, dam. Langkah dam tu buat dam, langkah sana, langkah sini, itu buat dam tu. Langkah tindakan dia yang sampai terhasilnya budak tu pandai. Tu beza antara dua tu. Tuan-tuan Dan sikit tentang suara. Ada pembentangan yang seolah-olah membaca teks. Pasal dia macam baca teks kan. Ada pembentangan yang bersahaja. Macam sebenarnya kajian tindakan ni kalau pembentangan dia sangat bersahaja. Sebab seperti Dr. Zailah kata tadi, dia dah tentang dirinya. Dia mencerita apa dia buat. Bukan menceritakan apa orang yang buat. Jadi kalau dia tak pakai teks pun, kalau dia tak pakai PowerPoint pun, dia boleh cerita apa dia buat satu demi satu. Jadi kalau masa kita bercerita tu macam kita pakai teks, macam kita tak menguasai, macam kita menceritakan benda lain daripada diri kita. Dia kajian tentang kita buat apa yang masalah yang kita hadapi dan kita buat. Jadi tak ada masalah kalau kita tengah masuk pembentangan nampak suara dia macam sama aja. Jadi masuk pembentangan tu kita kena tinggi rendah suara dia nampak macam kita betul-betul menguasai. Macam tu. Dia kena jangan buat macam suara dia sama je macam baca Quran, sama je kan. Dia kena tinggi rendah. Macam Dr. Zailah cakap tadi. Dr. cakapnya tinggi, rendah, perlahan, kuat. Gitu. Macam tu dia menekan, dia tekan dan angkat. Quran perlahan suara. Macam Dr. Zailah. Dr. Zailah cakap macam kajian tindakan sebab dia pakar kajian tindakan. Okey. Okey. Kemudian satu lagi nak tegur sikit je. Ini bukan teguran. Berhati-hati. Sangat berhati-hati sebab saya cek-cek dalam kajian ni ada yang kajian pergi kepada keaslian ya. Sebab ada tindakan-tindakan tu hampir sama je macam dalam Google. Gitu. Tu sikit. Itu jangan ambil kira, itu off record. Itu off record Mungkin kebetulan, mungkin persamaan. Mungkin kebetulan, mungkin persamaan. Tapi saya tengok macam dia hampir sama macam tu. Jadi kalau boleh kajian tindakan ni, kita nak yang keaslian. Benar-benar memang kita buat sendiri macam lain pada orang, bukan lain sangat. Macam kita tengok, lain ni memang lain. Memang lain ni memang original. Itu yang Dr. kata tadi, yang memang ada beberapa, yang tu sikit sebenarnya. Beberapa kajian tindakan yang boleh dikomersialkan sebab memang dia memang lain. Lain betul. Kita tak nak jumpa, mana jumpa kan? Tajuk pun pening. Tajuk pun kita pelik. Penguasaan putaran bumi contoh. Macam mana kita nak menguasai putaran bumi? Baca-baca rupanya dia nak ngajar putaran bumi. Gitu. Tajuk pun dah komersial kan. Tajuk tu kena komersial dan nampak burst lah gitu.
Ya. Rasa tak perlu saya beritahu banyak-banyak sebab macam ceramah macam khusus kan. Jadi ini ulasan saja, saya rasa setakat itu saja. Cuma kalau nak lebih lanjut bolehlah PMTP. Puan Nur boleh PMTP lah. Okey. Terima kasih Tuan pengacara, setakat itu saja. Jadi akhir sekali saya mengucapkan tahniah. Sebenarnya kajian tindakan yang dibuat oleh PPD Rompin ni, para pesertanya sangat baik dah. Cuma nak tingkat sikit-sikit saja. Saya bagi dalam 10% saja lagi. 10% saja lagi, 90 dah okey. Terima kasih PPD Rompin, terutama Tuan PPD dan para peserta dan orang-orang kuat, orang kuat yang menjalankan kajian tindakan ni. Dan saya tahu Puan Nur lah sebab Puan Nur selalu kontak saya. Nak mujuk saya jadi penilai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak doktor. Ya, itu banyak lagi ilmu daripada doktor curahkan tadi. Saya tertariklah bercerita tentang diri kita. Itulah seronok doktor bila doktor cakap gitu, rasa ya banyak sungguh yang kita dapat pada petang ni. Alhamdulillah. Jadi kepada guru-guru ya yang mengambil bahagian dalam kajian tindakan, kita dah dapat 90% dah tu. Tu pujian daripada doktor juga. Dr. Azhar dan Dr. Zailah. Alhamdulillah. Baik, untuk kita ke seterusnya ya, penilai seterusnya, kita persilakan yang berbahagia Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SISC Jabat Pendidikan Daerah Temenggong. Dipersilakan Dr. Nasar. Sila. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Muhammad Rosli bin Rahman, Pengarah Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Encik Ahmad Zamri Memang Isa, Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, Puan Salmi, Timbalan PPD, Encik Abdul Razak, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah, Encik Muhammad Yazid Kamarudin, Timbalan PPD Pembelajaran, Tuan Haji Aminuddin, Timbalan PPD Pembangunan Murid, Barisan Panel Penilai Kolegium Kajian Tindakan Daerah. Yang berbahagia sahabat-sahabat saya, panel penilai Dr. Zailah binti Zainuddin, Pensyarah 9 Grade Khas Yusasi. Yang berbahagia Dr. Muhammad Azhar bin Muhammad Ali, penyelaras dan urustia MPSM, MGB dan para serta kajian tindakan daerah Rompin. Yang pertamanya, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, syabas dan tahniah kepada semua peserta kajian tindakan, khususnya jurulatih utama, urustia dan paling khusus kepada Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, Cik Ahmad Zamri yang telah menjadi peneraju dan pemangkin utama dalam pembudayaan kajian tindakan peringkat daerah Rompin. Dan insya-Allah ia boleh dijadikan sebagai pendorong ya sebagai penanda aras ataupun benchmarking dan turning point kepada semua daerah di negeri Pahang. Okey, sebenarnya sahabat-sahabat saya telah pun membicarakan apa yang nak saya bicarakan, khususnya dalam aspek teknikal dan dalam aspek-aspek tertentu. Tapi saya lebih memfokuskan kepada aspek pembudayaan sebenarnya. Okay, berdasarkan penilaian saya ke atas 6 peserta yang melalui 3 rubrik yang telah ditetapkan, iaitu pembentangan, penulisan dan inovasi. Secara keseluruhannya, kesemua peserta telah dapat membentangkan dan menulis kajian tindakan mereka dengan jelas, berfokus, mempunyai dapatan dengan pembuktian yang relevan dan dapat membuat refleksi amalan tindakan dengan baik. Dan walaupun mungkin ini adalah permulaan, sebenarnya saya jelas saya membuat satu expectation bahawa ini adalah permulaan. Jadi saya tidak membuat expectation yang tinggi kepada setiap peserta. Tetapi seperti yang sahabat saya menyatakan bahawa saya amat berasa bangga dan terkejut ya kerana penulisan dan juga pembentangan yang dibuat oleh semua peserta, ia telah memberikan satu expectation yang tinggi kepada saya untuk mereka meneruskan, khususnya penulisan kajian tindakan pada masa yang akan datang, sama ada secara individu ataupun secara kolaboratif, iaitu secara berpasukan. Jadi syabas dan tahniah sekali lagi. Dan sebenarnya saya melihat bahawa kajian tindakan ini dalam dua aspek lah. Satu dari sudut ilmiah dan satu lagi dari aspek amalan ataupun inquiry amalan ataupun bagaimana kita membuat satu refleksi. Jadi inilah, jangan takut tuan-tuan dan puan-puan ya selepas ini ya, kerana dalam pembudayaan kajian tindakan apabila kita menyatakan tentang aspek-aspek teknikal, tentang aspek-aspek kerangka-kerangka yang perlu kita melihat, ia akan menimbulkan satu perasaan yang kegusaran bagi sahabat-sahabat kita yang lain.
Cuma yang saya nak tekankan sini, jadikanlah amalan melaksanakan kajian tindakan ini sebagai amalan rutin yang tidak membebankan atau memberi kekangan kepada tugas harian kita sebagai pendidik. Kenapa? Kalau kita lihat kajian tindakan ini, tanpa kita sedar, dia merupakan amalan seharian yang kita laksanakan selama ini. Kita sering melaksanakan, contohnya dalam dialog prestasi, kita juga membincangkan tentang root cause analysis, apa isu dan masalah, dan kita merancang intervensi dan kita melaksanakan intervensi serta membuat postmortem ke atas intervensi yang ataupun program yang telah dirancang. Dan kita lebih memfokuskan kalau mengikut kepada kesediaan kita adalah berdasarkan pada PDCA. Dan bagaimana kita menggunakan sebenarnya, walaupun dalam kajian tindakan dia lebih bersifat kepada model-model, tetapi sebenarnya PDCA juga merupakan satu model di mana kita dapat melihat sesuatu secara tepat, dan ini semua merupakan inquiry refleksi. Inquiry refleksi kendiri yang kita sering lakukan sama ada secara individu atau kumpulan ataupun secara kolaboratif, dan kita laksanakan bertujuan untuk memperbaiki. Yang paling penting beginilah, untuk memperbaiki amalan pengajaran, memperbaiki ataupun meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran dan memperbaiki situasi di mana pengajaran dijalankan. Ini dia lebih, kalau dalam KPM, sebab saya banyak terlibat dalam pembinaan kajian tindakan bersama EPRD, kita tak nak supaya bebanan ataupun the first impression bagi guru-guru kajian tindakan ini adalah kajian ilmiah yang perlu ada satu kerangka dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya yang memberikan satu kekangan kepada guru-guru, sedangkan mereka sentiasa melaksanakan kajian ini, melaksanakan amalan itu. Tetapi bagaimana amalan itu kita terjemahkan dalam bentuk penulisan dan membentuk mengikut kerangka kajian tindakan yang lebih formal. Jadi terpulanglah supaya nanti tuan-tuan nanti sebagai mungkin kita tak nak supaya jangan guru-guru lain yang kita bantu nanti di warga organisasi kita, dia terikat dengan paradigma kajian tindakan ini mestilah berbentuk ilmiah semata-mata. Jadi maka pembudayaan itu tidak akan dapat dilaksanakan. Apa yang kita hasratkan bahawa setiap guru dia mempunyai asas ataupun pemikiran untuk melaksanakan sesuatu isu itu dengan melaksanakan satu kajian ataupun penyelidikan dan melihat bahawa sesuatu itu dapat selesai ataupun dirungkai melalui intervensi-intervensi tertentu dan mendapat hasil sama ada bagi diri mereka dan juga kepada kemenjadian pelajar. Jadi insya-Allah saya yakin dan percaya melalui pemerhatian dan penilaian ke atas penulisan dan pembentangan, sebab saya tak nak komen lah tentang teknikal ini. Bagi saya memang expectation saya terlalu bagus. Maksudnya sebab saya tahu bahawa ini adalah permulaan. Dan apabila dah ada bentuk begini, maksudnya saya yakin dan percaya bahawa semua guru-guru di daerah Rompin mempunyai potensi untuk terus berkembang. Dan saya yakin tuan-tuan peserta mempunyai potensi untuk menjadi pembimbing, peneraju dan penggerak kepada pembudayaan. Sebab saya lebih fokus kepada pembudayaan. Kerana itu seperti yang Rompin kita beritahu bahawa Rompin adalah research Aurora kan. Jadi kalau kita menekankan kepada aspek-aspek yang kadang-kadang memberi satu stigma bahawa penyelidikan bentuk-bentuk gini, jadi maka tidak akan ada sesuatu pembudayaan itu berlaku. Jadi kita secara langkah demi langkah lah sehingga mungkin ada satu peserta-peserta yang lebih baik. Kita cuba bantu dia dalam aspek bagaimana dia nak menterjemahkan ataupun membentangkan di peringkat lebih tinggi. Barulah kita akan berfokus kepada bentuk sebenar dalam kajian tindakan. Seperti Dr. Azhar beritahu tadi, sebenarnya kajian tindakan ni dia tak ada kerangka yang utama. Ini kena buat bentuk begini. Dia yang paling penting adalah bagaimana kita dapat menterjemahkan refleksi diri kita, membuat inquiry dan akhirnya kita membuat sesuatu tindakan ke atas sesuatu isu yang kita kenal pasti. Jadi tuan-tuan, terima kasih dan diharapkan juga pada peserta-peserta teruskanlah untuk membudayakan kajian tindakan ini di lokasi masing-masing mengikut kesediaan dan juga kesesuaian pemikiran warga pendidik sekolah yang lain. Syabas dan tahniah semua. Syabas Rompin. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Nasaruddin. Terima kasih juga kepada semua panel penilai kita, sifu kita semua ni, Dr. Zaila, Dr. Muhammad Azhar, Dr. Nasaruddin
di atas rumusan yang beliau buat. Tadi Dr. Nasar cakap sebenarnya refleksi diri itu, bagaimana kita nak menterjemahkan dalam kajian tindakan. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat pada petang ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, diharap pada semua warga pendidik daerah Rompin lepas ni ramai lagi lah yang akan membuat kajian tindakan sebagai penambahbaikan dalam budaya kerja kita seharian, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, warga pendidik daerah Rompin, kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kata tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Seterusnya, pihak majlis dengan sukacitanya silakan Yang Berbahagia Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, untuk merasmikan majlis perasmian penutupan Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin bagi tahun 2021 dengan penuh takzimnya. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Encik Ahmad Zabri bin Muhammad Isa, Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, yang dihormati Puan Salmi binti Husin, Timbalan PPD Perancangan, Yang Berusaha Encik Abdul Razak bin Abdul Majid, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah, Yang Berusaha Encik Muhammad Yazid bin Kamarudin, Timbalan PPD Pembelajaran, dan juga Tuan Haji Aminuddin bin Muhammad Tutu, Timbalan PPD Perhubungan Murid. Barisan panel penilaian Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin tahun 2021. Yang Berbahagia Dr. Zailah binti Zainuddin, Pensyarah Cemerlang Grade Kelas 2C IP Kampus Raja Melewah. Yang Berbahagia Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SI Pan Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Temelong. Yang Berbahagia Dr. Muhammad Azhar bin Ma'ali, SI Pan Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Jeranto. Barisan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, pengetua-pengetua, guru besar, seluruh warga pendidik daerah Rompin, serta yang dikasihi semua peserta Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin. Dengan ucapan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah saya ucapkan kepada semua pembentang Kolokium Kajian Tindakan Peringkat Daerah Rompin tahun 2021 yang telah berjaya terpilih sehingga ke tahap ini. Tahniah juga saya ucapkan kepada warga pendidik Rompin di atas penganjuran program ini, di mana program ini merupakan satu platform dalam merealisasikan hasrat transformasi pendidikan Pahang melalui inisiatif #2 pemantapan kebitaraan guru bagi memastikan keberkesanan pendidikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, faktor asas yang paling penting ialah barisan hadapan yang kompeten menerajui pengupayaan kredibiliti sebuah keberhasilan dan keterampilan. Guru merupakan barisan hadapan yang bertanggungjawab dalam memastikan pembentukan reka bentuk pendidikan, terutama merealisasikan aspirasi kemajuan murid. Warga pendidik yang dikasihi sekalian, pendidikan di Pahang memerlukan guru-guru yang kompeten dan komited untuk memastikan kemejadian murid yang dihasratkan.
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dalam menuju ke arah ini, iaitu ke arah transformasi pendidikan Pahang ini, iaitu dengan menyantuni visi bertunjangkan pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, merealisasikan dan melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sejajar dengan itu, warga pendidik Romping telah menyambut cabaran ini dengan melaksanakan kolokium kajian tindakan bertujuan mencipta inovasi dengan membugarkan isu dalam pengajaran dan pembelajaran serta merungkaikan kaedah dan strategi agar suatu pendekatan menjadi lebih bermakna. Warga pendidik yang dikasihi sekalian, kita semua sedia maklum, kajian tindakan merupakan kajian yang dilaksanakan oleh golongan pendidik untuk menambah baikkan amalan kita dalam mempertingkatkan pemahaman dan pengetahuan pembelajaran dalam pengajaran bilik darjah serta mengubah keadaan suasana amalan atau budaya bilik darjah sama ada secara bersemuka atau dalam talian. Bersesuaian dalam suasana cabaran pandemik, warga pendidik adalah education frontliner atau golongan barisan hadapan dalam memperjuangkan hak penerimaan dan peluang anak-anak didik untuk menguasai pembelajaran mengarungi norma baharu pendidikan. Kita kini berada dalam situasi mencabar yang luar biasa yang tidak pernah dialami sebelum ini, yang tidak pernah terduga akal kita dengan berlakunya perubahan. Dalam kita mengejar program transformasi sekolah 2025 atau TS 2025, sebaliknya kita juga pula diuji dengan pandemik COVID-19 yang sedang menular, memasuki gelombang keempat dengan ketidakstabilan angka positif COVID-19 di Malaysia. Hal ini tanpa kita sedari, pendidikan normal baharu telah menerajui transformasi pendidikan dan menguasai aura pendigitalan. Hal ini menuntut kita berinovasi dalam PDPR atau PDPR dengan menggunakan pendekatan yang belum pernah kita terokai selama ini. Pada masa yang sama, ia telah membuka peluang baharu kepada guru-guru meneroka aspek-aspek pendidikan digital secara yang lebih meluas. Warga pendidik yang saya kasihi sekalian, penganjuran kolokium kajian tindakan adalah salah satu pemacu kecemerlangan pendidikan Pahang menggapai objektif berfokus peningkatan prestasi dalam merealisasi kemenjadian murid dan kecemerlangan insani secara holistik. Amalan melaksanakan kajian tindakan ini segera dan sederak dalam menghalusi pembangunan digital menyantuni norma baharu pendidikan yang dihujani mutiara asimilasi yang menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidik dan yang diucapkan. Semoga dengan adanya penganjur warga pendidik yang dikasihi sekalian, guru-guru tidak seharusnya mengarah untuk menyelidik, mengkaji dan mengubah melalui penyelidikan tindakan ini. Melalui penyelidikan tindakan ini,
malahan menjadikan pengalaman ini sebagai platform untuk membawa perubahan mengatasi cabaran pendidikan. Apatah lagi menyahut cabaran pendidikan pendigitalan yang semakin semarak ini, seperti mutiara kata ini. Pendidikan bukanlah milik mereka yang kaya. Bukan pula kekuatan mereka yang cerdas pendidikan. Malahan pendidikan adalah milik mereka yang mahu belajar, mencari kebenaran, menemukan kekuatan dan membawa perubahan. Tuan-tuan dan puan sekalian, akhir kata saya berharap usaha MUN ini dapat memotivasikan dan membuka minda warga pendidik dalam melaksanakan transformasi pendidikan melalui penyelidikan tindakan yang berkualiti, berteraskan konsep andragogi agar profesion pendidikan ini kekal disanjung oleh setiap generasi dan masyarakat. Guru-guru perlu yakin mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang telah dikuasai semasa melaksanakan penyelidikan tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran, sama ada secara bersemuka ataupun secara dalam talian, agar pendidikan terus menyelah meliputi aura adaptatif, kreatif dan inovatif. Tahniah warga pendidikan Romping terus memperkasakan kajian tindakan. Kajian tindakan memacu transformasi pendidikan faham melalui amalan cekap, cepat dan cermat. Mengeksplorasi amalan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis perasmian penutupan Kolokium Kajian Tindakan Daerah Romping tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Tuan di atas ucapan perasmian kerana sudi merasmikan majlis kami, majlis perasmian penutupan Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin bagi tahun 2021. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang bagi Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik daerah Rompin sekalian, sebelum kita menyaksikan video anugerah pemenang Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin bagi tahun 2021, saya bacakan sedikitlah bagaimana cara mereka ini dinilai. Sebenarnya mereka dinilai secara offline kerana kita di PPD Rompin mengambil kira keperluan guru untuk fokus kepada PDPR. Mereka menghantar video dan penulisan penuh kajian tindakan mereka. Baik, seterusnya saya maklumkan kepada semua peserta, bagi pemenang anugerah kajian tindakan ni yang menangi kategori emas, perak dan gangsa akan menerima medal dan sijil. Manakala anugerah khas pembentang terbaik akan menerima pelak dan sijil. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik daerah Rompin sekalian, kita tak sabarlah menyaksikan siapakah yang memenangi anugerah tersebut. Baiklah, kita sama-sama menonton video anugerah pemenang Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin bagi tahun 2021. Kita saksikan. Tindakan Daerah Rompin 2021, anugerah emas.
Puan Nurul Atikah binti Abdul Rahim dari SK Tanjung Gemuk. Seterusnya, Puan Nur Hayati binti Haji Kamis dan Puan Naimah binti Yaakob dari SMK Muazzam Jaya. Seterusnya, anugerah emas Encik Afiq Ainzat bin Suhaimi dari SK Bukit Seruk. Seterusnya, Puan Hafizah Fazila binti Mansur dari SK Tanjung Gemuk. Seterusnya, Puan Raudah binti Baharudin dari SK Pianggu. Anugerah perak dimenangi oleh Puan Nurliza binti Abdul Fattah dari SMK Keratung. Seterusnya, Encik Roni Anak Kamon dari SMK Rompin. Seterusnya, Tuan Haji Nur Azam bin Mat Sa'ad dari PPD Rompin. Seterusnya, Puan Zahiyah binti Zakaria dari SMK Muazzam Shah. Seterusnya, Puan Nur Laila binti Mamat dari SMK Perantau Damai. Manakala anugerah gangsa dimenangi oleh Unit Pemulihan Khas PPD Rompin. Seterusnya, Puan Maizatul Zariah binti Abdul Ghani dari SMK Canis. Seterusnya, Encik Muhammad Rizal bin Atan dari SMK Keratung. Seterusnya, Puan Nur Amalin binti Syukri dari SMK Canis. Seterusnya, Puan Fazlina binti Mustafa dari SMK Seri Rompin. Pembentang terbaik dimenangi oleh Puan Nur Hayati binti Haji Kamis. Tahniah diucapkan kepada Puan Nur Hayati. Kajian tindakan terbaik dimenangi oleh Puan Nurul Atikah binti Abdul Rahim. Tahniah Ibu Nurul Atikah. Inovasi terbaik dimenangi oleh Encik Afiq Aizat bin Suhaimi. Tahniah Cikgu Afiq. Syabas dan tahniah kepada semua pemenang. Kalung penghargaan diucapkan kepada sifu kita Dr. Zailah binti Zainuddin, Dr. Nasaruddin bin Abdullah. Seterusnya, Dr. Muhammad Azhar bin Mat Ali. Tahniah dan terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, warga pendidik daerah Rompin sekalian, bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Demikianlah tadi majlis perasmian penutupan Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin bagi tahun 2021. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi.